Isu kemahiran kepengurusan komunikasi di dalam organisasi polis di Raja Malaysia. Sebelum mengupas lebih lanjut berkaitan isu kemahiran kepengurusan komunikasi di dalam organisasi polis di Raja Malaysia, saya akan menerangkan tentang latar belakang organisasi terlebih dahulu. Polis di Raja Malaysia (PGIM) merupakan organisasi yang ditubuhkan pada tahun 1807. Piagam Keadilan telah ditubuhkan di negeri Pulau Pinang, menandakan permulaan institusi polis di Malaysia. Pemeliharaan keselamatan dan ketenteraman negara adalah matlamat utama polis di Raja Malaysia (PGIM). Organisasi ini berhasrat untuk mencapai misinya untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi dalam sebuah negara yang berdaulat supaya rakyat Malaysia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Terdapat beberapa isu kemahiran komunikasi yang berlaku di dalam organisasi PDRM, yaitu yang pertama, kekurangan kaedah komunikasi yang cekap. Ketiadaan kaedah komunikasi yang cekap di kalangan anggota polis merupakan masalah utama dalam organisasi PDRM. Walaupun PDRM bergantung kepada komunikasi dua hala, ada pegawai tertentu yang lebih gemar bekerja sendiri dan mengelak daripada berinteraksi dengan anggota lain. Kerjasama dengan pegawai penguat kuasa undang-undang yang lain adalah bahagian utama dalam kerja harian mana-mana pegawai polis. Sebagai contoh, komunikasi antara polis veteran dan polis baru boleh meningkatkan kecekapan dalam operasi. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa anggota baharu yang tidak melihat keperluan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ini sekaligus menimbulkan masalah kerana polis bergantung kepada maklumat yang dikumpul daripada pegawai lain untuk menjalankan tugas mereka. Mempunyai kemahiran komunikasi yang kuat adalah penting untuk pegawai polis kerana ia membolehkan mereka mencapai matlamat mereka, menyelesaikan masalah dan menangani kebimbangan dengan menggunakan maklumat yang boleh dipercayai serta dikumpulkan melalui kaedah komunikasi. Seterusnya, isu yang kedua iaitu kelemahan proses komunikasi dengan pihak atasan. Masalah yang timbul dalam isu ini ialah komunikasi bercelaru yang terhasil daripada hubungan sehala antara pegawai polis atasan dan bawahan. Komunikasi yang jelas, ringkas, mudah difahami dan boleh diakses adalah penting untuk pengendalian perkhidmatan, penguatkuasaan undang-undang yang cekap. Di dalam PDRM, pihak atasan menyediakan program, dasar kemas kini, peraturan dan arahan baharu kepada anggota bawahan. Mesej dan memo daripada pelbagai agensi dan kepimpinan kerap diberikan kepada pegawai rendah polis. Tanpa proses komunikasi yang cekap, ia memberikan cabaran kepada anggota polis untuk memahami mesej tersebut. Orang ramai akan menerima impaknya akibat kelemahan polis untuk memahami peraturan dan prosedur tertentu kerana ia menjejaskan komunikasi dan pelaksanaan prosedur dengan pihak berkepentingan lain. Sebagai pihak atasan, ia menjadi tanggungjawab mereka untuk menunjukkan keutamaan, perhatian terhadap perincian, dan hasil daripada tindakan yang diperlukan. Kerja organisasi ditentukan oleh piawaian yang ditetapkan oleh pemimpinnya. Oleh itu, sistem operasi dan semangat melaksanakan kerja seharian akan terjejas oleh komunikasi yang tidak cekap antara pihak atasan dan bawahan. Akhir sekali, isu yang ketiga ialah kemahiran komunikasi yang lemah. Kekurangan kemahiran komunikasi pegawai polis merupakan masalah utama. Pegawai polis kerap bekerja dengan komuniti yang pelbagai budaya dan agama. Selain itu, individu yang menyertai PDRM perlu bekerja sama dengan pegawai lain yang mungkin mempunyai pelbagai pandangan, budaya, agama atau falsafah. Ketidaksamaan dalam bahasa dan dialek hanyalah satu contoh bagaimana perbezaan budaya dalam sikap dan nilai boleh menghalang komunikasi. Selain itu juga, memahami keadaan dan sebarang kemudahan yang diperlukan untuk komunikasi yang baik di tapak jenayah atau penyiasatan boleh bergantung pada cara pegawai PDRM berkomunikasi sepanjang operasi. Oleh itu, keupayaan untuk bercakap dengan lancar dengan individu dari semua lapisan masyarakat adalah kemahiran yang diperlukan untuk pegawai PDRM. Seterusnya, kupasan mengenai model komunikasi kepengurusan. Model komunikasi kepengurusan yang sesuai diaplikasikan di dalam organisasi PDRM adalah model komunikasi transaksional. Teori komunikasi transaksi menyatakan bahawa mesej dihantar dan diterima secara timbal balik oleh kedua-dua pengirim dan penerima pada masa yang sama. Selain itu, pendekatan ini menunjukkan komunikator sebagai individu tersendiri yang memperkayakan proses komunikasi dengan sejarah, pengalaman dan pandangan mereka sendiri. Ia juga menekankan kepentingan kebolehan komunikasi yang merangkumi isyarat lisan dan bukan lisan, mendengar dengan penuh perhatian, dan keupayaan untuk memproses dan bertindak atas kritikan. Kupasan seterusnya, bagaimana kemahiran dalam komunikasi kepengurusan dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Bagi memenuhi peranan pentingnya dalam mengekalkan keamanan negara dan menegakkan undang-undang, PDRM memerlukan sistem komunikasi yang cekap dan kaki tangan yang cekap. Pada setiap hari, pegawai polis berinteraksi dengan individu daripada pelbagai lapisan masyarakat, umur, latar belakang sosioekonomi dan budaya. Apabila bercakap tentang menjaga keamanan, mewujudkan semula ketenteraman, dan memupuk kerjasama komuniti yang lebih besar, kemahiran paling penting untuk dimiliki oleh pegawai polis
ialah keupayaan untuk berkomunikasi dengan berkesan. Oleh itu, mempunyai kemahiran teknologi komunikasi memudahkan kaki tangan PDRM untuk mengatasi isu ketiadaan kaedah komunikasi yang cekap di dalam organisasi. Berdasarkan analisis, konflik komunikasi PDRM menunjukkan organisasi ini mempunyai sistem komunikasi yang memerlukan sedikit penambahbaikan. Dengan berkomunikasi secara strategik, pentadbiran PDRM dapat menyelesaikan masalah yang ditemui. Sesebuah organisasi boleh berjaya melalui transformasi melalui penggunaan komunikasi yang berkesan. Untuk menjayakan proyek perubahan komunikasi, adalah penting untuk kaki tangan PDRM memiliki kemahiran komunikasi dan strategi budaya agar mereka mempunyai tanggapan positif terhadap perubahan yang dibuat pada sistem. Walau bagaimanapun, salah satu cabaran utama untuk menyelesaikan isu yang diketengahkan dalam kajian ini ialah keengganan untuk mengubah amalan komunikasi. Perjuangan menentang jenayah sangat bergantung pada kerjasama antara pegawai polis. Kemahiran komunikasi dan kemahiran mencerap menawarkan peluang peringkat tinggi untuk menjana tanggapan yang menggalakkan dan menyebarkan mesej dengan berkesan kepada pihak berkepentingan. Dengan jenis komunikasi strategik yang betul, organisasi seperti PDRM membolehkan penguatkuasa undang-undang membentuk pendapat dan pandangan khalayak sasaran mereka melalui penyebaran dan analisis pelbagai bentuk maklumat. Bagi memupuk perbincangan antara pelbagai kumpulan sasaran dan menggalakkan komunikasi di kalangan pegawai polis, kemahiran komunikasi memainkan peranan yang penting. Membina komuniti dengan pihak berkepentingan dalaman dan luaran dalam organisasi ialah cara terbaik untuk meletakkan komunikasi strategik. Tambahan pula, pihak atasan mungkin menggunakan komunikasi kepengurusan untuk menggalakkan tingkah laku yang bermakna semasa perbualan. Menggabungkan sistem komunikasi yang cekap ke dalam objektif organisasi adalah komponen utama komunikasi pengurusan yang bertujuan untuk meningkatkan pendedahan kepada kepentingan kemahiran komunikasi. Dalam hal ini, model komunikasi membantu orang ramai memahami banyak aspek yang memberi kesan kepada komunikasi dengan memasukkan tetapan perhubungan, sosial dan budaya. Seterusnya kupasan mengenai strategi komunikasi kepengurusan yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi permasalahan. Strategi yang pertama yaitu menerapkan budaya komunikasi yang bermakna. Terdapat satu set kebolehan khusus yang diperlukan oleh pegawai penguatkuasa undang-undang untuk menjalankan interaksi harian mereka dengan orang ramai dengan cara yang adil dan berkesan. Pegawai polis memerlukan kepakaran teknikal dan kemahiran interpersonal yang kuat untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Integriti, empati, ketangkasan mental, dan keupayaan untuk menyelesaikan konflik melalui komunikasi adalah sebahagian daripada set kebolehan ini. Disebabkan faktor ini, adalah perlu untuk pegawai polis mengasah kebolehan komunikasi mereka semasa bekerja. Komunikasi yang berkesan, sama ada secara lisan atau bertulis, biasanya bergantung kepada budaya komunikasi di dalam organisasi. Sebagai contoh, isu mungkin timbul apabila pegawai penguatkuasa undang-undang gagal menggunakan gaya penulisan yang lebih formal dan profesional apabila bekerja kerana dipengaruhi oleh budaya komunikasi. Dalam hal ini, ahli pasukan lain mungkin merasa sukar untuk memahami laporan kerana bahasa tidak formal dan perbendaharaan kata rumit yang digunakan. Oleh itu, penambahbaikan proses komunikasi boleh dimulakan dengan pembentukan budaya komunikasi yang baik. Walaupun terdapat contoh penggunaan bahasa yang tidak betul dalam organisasi formal seperti PDRM, ia boleh diperbaiki. Pembentukan budaya seperti ini boleh membantu untuk menyampaikan dasar, proses, peraturan dan maklumat lain dengan cara yang lebih berkesan. Strategi yang kedua ialah pelaksanaan latihan komunikasi. Organisasi PDRM juga perlu mengadakan latihan komunikasi yang lebih kerap untuk menyelesaikan isu-isu permasalahan yang berlaku. Motivasi kaki tangan akan terjejas jika kaki tangan lain menyampaikan maklumat penting semasa operasi dalam nada yang tidak menyenangkan. Memerhati dan memahami tanda-tanda penting semasa komunikasi adalah penting, dan ini boleh diperolehi menerusi latihan komunikasi. Organisasi PDRM boleh membantu budaya komunikasi jabatan dengan memberi latihan kepada pegawai tentang cara berkomunikasi secara berkesan semasa bertugas. Selain itu, pegawai polis juga boleh mendapat manfaat daripada latihan dalam teknik komunikasi bukan lisan. Mereka boleh berlatih membaca bahasa badan orang lain dan berkomunikasi dengan penduduk tempatan melalui penggunaan isyarat tangan sepanjang latihan. Sebagai contoh, penguatkuasa undang-undang dan pegawai taktikal lain dikehendaki oleh dasar agensi untuk menggunakan isyarat tangan semasa operasi yang melibatkan penahanan penjenayah. Strategi yang ketiga pula ialah penambahbaikan dasar komunikasi. Pihak pengurusan atasan PDRM harus berusaha untuk menambah baik dasar komunikasi organisasi.
Situasi di mana semua orang tahu peranan mereka, cara maklumat disampaikan, dan lain-lain boleh diwujudkan oleh organisasi PDRM melalui penambahbaikan dasar-dasar tertentu, khususnya yang berkaitan dengan teknik komunikasi. Sebagai contoh, cara yang betul untuk berkomunikasi dengan pihak berkepentingan atau menulis laporan perlu ditakrifkan oleh peraturan dan prosedur. Selain itu, organisasi PDRM perlu menetapkan saluran komunikasi yang tetap untuk digunakan dalam pelbagai konteks komunikasi. Sebelum menutup tirai, sedikit ringkasan, yaitu konflik dalam komunikasi merupakan antara masalah yang sering berlaku di dalam organisasi PDRM. Kegagalan untuk berkomunikasi secara berkesan secara dalaman dan luaran, kelemahan dalam kemahiran komunikasi, dan ketiadaan kaedah komunikasi yang berkesan merupakan antara punca utama konflik ini. Bagi organisasi PDRM, komunikasi ialah proses memahami dan merundingkan makna dalam rangka kerja sosial yang sama. Beberapa cadangan yang boleh meningkatkan komunikasi kepengurusan, termasuklah mewujudkan peraturan dan dasar yang mengawal cara pegawai di jabatan berkomunikasi, menyediakan latihan yang meluas tentang teknik komunikasi yang berkesan, serta menerapkan budaya komunikasi yang sesuai untuk organisasi. Maka berakhirlah kupasan mengenai isu kemahiran kepengurusan komunikasi di dalam organisasi PDRM. Sekian, terima kasih.